Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Saya Nur Hisham bin Suhadi daripada Politeknik Tun Said Nasir akan membentangkan satu kertas kajian. Tajuknya Face Sprocket Chainless Bicycle Drive. Basikal gegancu muka tanpa rantai. Okay, isi kandungan pembentangan ni, yang pertama pengenalan, kedua isu semasa, ketiga kajian literature, empat metodologi, lima hasil kajian dan perbincangan, yang keenam kesimpulan dan yang ketujuh rujukan. Okay, pengenalan. Reka bentuk pacuan gegancu muka adalah bagi menggantikan rantai dan gegancu. Gegancu ni dalam istilah bahasa Inggerisnya adalah sprocket. Dan kita biasa menggunakan perkataan sprocket ni untuk gegancu. Okay, basikal yang digunakan secara kebiasaannya. Okay, pacuan gegancu muka ini dibina menggunakan cakra yang bergigi di bahagian mukanya yang berupaya mengubah kelajuan kayuhan penunggang melalui engkol, aci dan pinan bergalas. Okay, keburukan pada basikal pemacu rantai, antaranya bahagian rantai yang sering mengalami pelbagai masalah, antaranya rantai yang mudah putus, kekurangan bahan pelincir justru menyebabkan rantai mudah karat yang boleh membawa kepada berlakunya kemalangan dan boleh memudaratkan para pengguna. Okay, isu semasa, ini rantai gambar menunjukkan rantai yang terlucut daripada sprocket ataupun gegancu. Okay, ini rantai yang tanpa pelincir dan ia berkarat dan tak boleh berfungsi dengan baik. Okay, ini kesan kotoran bentuk gegancu pada kaki penunggang basikal. Okay, ini gegancu ataupun sprocket dan rantai yang berminyak dan kotor. Okay, kajian literature. Pada masa kini, gear hub menjadi terkenal dengan mempunyai 8, 11 atau 14 peringkat gear kelajuan dengan pemacuan yang menggunakan rantai dan gegancu. Bahkan sekarang sampai 30 speed pun ada. Okay. Basikal BMX serta basikal lumba bergegancu tetap hanya mempunyai satu nisbah gear sahaja. Basikal ini tanpa mekanisme pemindah gigi gegancu. Okay. Penggiaran hub atau kaedah lain untuk mengubah nisbah kelajuan basikal. Dengan itu penunggang dapat menunggang dengan pantas di jalan yang rata serta apabila menuruni bukit dengan hanya memerlukan daya kilasan yang sama. Basikal yang menggunakan aci pemacu ialah basikal yang tidak menggunakan rantai untuk menghantar kuasa dari pedal ke roda. Ini bersambung dengan pasangan gear serong, iaitu bevel gear yang dipasang pada aci pemacu. Ya, dengan menggunakan gear serong, ia membolehkan paksi aci pemacu dari pedal dipusingkan hingga 90 darjah. Sepasang gear serong lain yang terletak di hub roda belakang yang menghubungkan gigi serong di hub di mana gegancu belakang akan berada di basikal konvensional. Metodologi. Proses pembangunan dan reka bentuk memacu gegancu muka terdiri daripada pelbagai langkah dan proses. Di antaranya ialah lakaran idea, penilaian ukuran, pemilihan bahan, pemesanan komponen serta fabrikasi. Okay, pemilihan reka bentuk bagi menerjemahkan idea dan konsep yang difikirkan, analisa dilakukan berkaitan spesifikasi dan konfigurasi gegancu muka. Asas gegancu serta gear serong diguna pakai. Okay, bagi menentukan diameter pitch, bilangan gigi gegancu serta profilnya adalah mengikut kaedah standard gegancu sedia ada dengan konfigurasi yang berbeza. Seterusnya, dengan dimensi, reka bentuk serta konfigurasi yang direka, proses pembuatan yang sesuai dirancang dan dilaksanakan. Ini darjah 1 menunjukkan
raga banner gegancu mengikut ISO 606. Ini sprocket yang sedia ada, yang biasa digunakan. Okey, pemilihan bahan. Proses pemilihan bahan penting untuk ketahanan, kaedah pembuatan dan fabrikasi komponen yang dihasilkan. Baik, bagi menghasilkan gegancu muka, high tensile steel ataupun keluli tegangan tinggi digunakan. Kemudian untuk perumah pinan, bahannya adalah aluminium dan komponen satu lagi adalah galas ataupun bearing. Ini galas jenis berbola ataupun miniature bearing. Pemilihan konsep. Konsep bevel gear atau gear gigi serong. Ini akan digunakan. Kenapa ia digunakan? Sebab ia lebih ringkas masa pemindahan putaran dan daya. Ketepatan pemindahan daya dan putaran pada gigi gear lebih tinggi dibandingkan dengan rantai dan gegancu. Jadi kita buat perbandingan antara gear dan gegancu ataupun sprocket. Okey, ini Raja 2 menunjukkan gear serong. Konsep gear serong memindahkan putaran pada sudut 90 darjah. Ini Raja 3 menunjukkan konsep pemacuan gegancu muka. Ini adalah konsep yang saya fikirkan untuk di banner. Di mana ada 2 gegancu muka dan 1 batang shaft, di manakala setiap gegancu ada pinannya. Okey, komponen utama gegancu muka. Ini adalah komponen yang lengkap untuk sebuah sistem gegancu muka. Pertama sekali gegancu muka, kedua aci, ketiga pinan, dan keempat galas mini ataupun miniature bearing dari jenis single row deep groove ball bearing. Dan juga yang kelima, beberapa batang bolt untuk mengikat galas tadi kepada perumahnya pada bahagian pinan. Okey, ini Raja 4 menunjukkan reka bentuk gegancu muka bahagian pemacu. Bahagian pemacu ini mempunyai 32 bilangan gigi. Okey, manakala Raja 4-2 menunjukkan reka bentuk gegancu muka bahagian terpacu. Ia mempunyai 22 bilangan gigi. Okey. Ini Raja 5 aci, ada sebatang aci akan digunakan, bahannya daripada high tensile steel yang akan menghubungkan pinan bahagian pemacu ke pinan bahagian terpacu. Ini reka bentuk pinan. Raja 6 reka bentuk pinan. Pinan ini ada dua pieces, 2 buah dalam reka bentuk ni. Okey, reka bentuk konsep gegancu muka yang lengkap. Okay, Raja 7 menunjukkan gambar rajah skematik keseluruhan sistem pemacuan gegancu muka. Ini rajah 3 dimensi. Gegancu bahagian pemacu, shaft, pinan dan juga gegancu terpacu. Raja 8 menunjukkan lukisan pemasangan komponen sistem pemacuan gegancu muka bersama BOM. Senarai Bill of Material. Item komponen, Bill of Material. Raja 10 ini menunjukkan kedudukan galas di dalam pinan. Dalam reka bentuk ini menunjukkan ada 11 buah galas yang diikat menggunakan bolt, Allen bolt M5 kali 1.25 dengan panjang 15 mm. Ini miniature bearing ataupun galas mini Raja 11. Ini bolt M5 kali 1.25.
Okey, proses fabrikasi. Okay, peralatan mesin kisar, mesin larik, kelengkapan kimpalan yang telah digunakan dalam proses fabrikasi dan juga pembuatan. Raja 9 menunjukkan mata alat pemotong untuk gigi gegancu. Raja 10, proses mengisar dalam kedudukan horizontal ataupun mendata gigi-gigi gegancu. Raja 11 menunjukkan proses slotting untuk membina gigi gear di bahagian dalam gegancu untuk mengunci ia kepada hub belakang basikal. Raja 12, proses memesin pinan dan pada gambar raja ini dia sedang menunjukkan proses boring bahagian dalam pinan untuk pemasangan shaft ataupun aci. Raja 13, proses pengubah suai rangka basikal yang sedia ada supaya komponen gegancu dapat dipasang dengan baik pada rangka ini. Raja 14, komponen gegancu yang telah siap proses pembuatan ataupun proses pemesinan. Hasil dan perbincangan. Kajian yang dilaksanakan bagi menghasilkan reka bentuk gegancu muka. Reka bentuk gegancu, iaitu sproket basikal, digunakan sebagai analisis bagi menentukan size pitch yang akan digunakan pada sistem ini ataupun yang telah digunakan dalam sistem ini. Bagi memastikan pasangan pinan dan gegancu muka dapat berfungsi dengan baik dan lancar, pitch gigi gegancu muka dan perumah galas, iaitu pinan, mestilah sama. Ini dapat dibuktikan dari hasil analisa dan pengiraan yang tepat telah dibuat. Seterusnya, nisbah laju dapat dipelbagai dengan pasangan bilangan gigi gegancu yang berbeza. Ini mungkin untuk peningkatan ataupun penambahbaikan projek ini pada masa akan datang. Okay, komponen gegancu muka yang telah dipasang pada basikal. Okay, darjah 15, pandangan atas menunjukkan gegancu, pinan, shaft dan juga pedal dah dipasangkan. Bagaimana kedudukannya pada basikal, pada kerangka basikal. Darjah 16 menunjukkan pandangan sisi. Okay, bagi menentukan saiz pinan dengan kerangka basikal sedia ada, 11 buah bilangan galas dengan pitch 0.625 inci ditetapkan. Analisa di bawah dibuat bagi menentukan diameter pitch perumah galas dan pinan. Maka persamaan pengiraan diameter pitch adalah PCD sama dengan pitch, jarak pitch dibagikan dengan sin 180 bagi dengan bilangan gigi gegancu ataupun gigi bearing gigi galas. Ini rumus ini mengikut standard ISO 606. Okey, di mana PCD diameter pitch yang digunakan 0.625 inci dipilih mengikut saiz rantai nombor 50. Ini rantai standard mengikut ISO 606. Dan bilangan gigi yang sesuai dengan saiz kerangka adalah 11 gigi. Dan juga pinan, saiz pinan yang sesuai. Darjah 17 menunjukkan aksesoris ataupun alat tambah untuk kerja-kerja mengisar, iaitu indexing head. Ini aksesoris ataupun indexing head ni penting untuk membahagikan beberapa bahagian yang sama jarak, sama pitch dan sama yang seimbang ketika proses mengisar. Kesimpulan, di akhir projek ini, objektif projek dicapai, iaitu menghasilkan satu sistem pacuan yang menggunakan sistem aci dan gegancu muka. Sekian, terima kasih.